fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, sebelum ini kita mendengar satu lagi ahli parlimen daripada Bersatu Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada akhirnya, kita juga mendengar sebelum ini terdapat pandangan bahawa 8 lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kerajaan perpaduan. Akhirnya ini keputusan PAS yang mengejutkan ramai. Artikel daripada Malaysia Kini, Zulkifli alih sokongan. PAS tetap teruskan akidah perjuangan. Selepas memberikan ketaatan kepada arahan pimpinan untuk menyerahkan kerusi Parlimen Tanjung Karang kepada Zulkifli Hanapi pada PRU lalu, PAS Selangor kini nekad untuk merampas kerusi itu serta 2 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di bawahnya. Ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Muhammad Zamri Muhammad Zainuddin juga berkata, keputusan Zulkifli memberi sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang kejutan yang amat mengecewakan. Sebelum meneruskan artikel ini, adakah PAS dan Bersatu kini akan berhadapan dengan perpecahan? Adakah Perikatan Nasional akan berhadapan dengan perpecahan selepas satu lagi ahli parlimen daripada Bersatu yang menyatakan sokongan, mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Hanya kerana selepas PAS memberikan ketaatan kepada arahan pimpinan untuk menyerahkan kerusi Parlimen Tanjung Karang kepada Zulkifli Hanapi daripada Bersatu pada PRU lalu, PAS Selangor kini nekad untuk merampas kerusi itu serta 2 kerusi DUN di bawahnya. Hal itu kerana katanya PAS Selangor, khususnya Tanjung Karang, merupakan rakan kerjasama politik kepada ahli parlimen terbabit yang merupakan ahli Bersatu. Kami taat kepada keputusan parti yang menentukan Zulkifli untuk dinamakan bertanding di Parlimen Tanjung Karang. Bagaimanapun, apabila pendirian ini dibuat, kami tidak lagi terikat untuk terus bersamanya. Bagi kami, kemenangan di Parlimen dan kedua DUN di bawahnya akan kami cuba kekalkan, katanya. Malaysia Kini melaporkan, Zulkifli menjadi ahli parlimen pembangkang terbaru yang mengisytiharkan sokongannya kepada Anwar. Menurutnya, pengisytiharan sokongan itu dibuat tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak. Langkah itu dianggap mengejutkan kerana beberapa hari sebelumnya dia masih terus memberi kritikan kepada kerajaan dan Anwar. Ucap selamat jalan dalam PRU ke-15 lalu, Zulkifli memenangi kerusi Parlimen Tanjung Karang dengan mengalahkan 4 calon lain. Dia memperoleh 18,054 undi dan dipisahkan dengan 2,180 undi dengan pencabar terdekat Habibah Muhammad Yusof dari BN. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Adakah satu lagi berita tergempar akan berlaku di antara PAS Bersatu di dalam Perikatan Nasional? Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Nah, ada satu kejutan baru untuk PAS, kejutan untuk Menteri Besar Kedah ataupun Perikatan Nasional lah rasanya. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, sebelum ini kita mendengar nama Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi, yang disebut-sebut bakal digantikan, bakal digugurkan dengan salah seorang kepimpinan yang lain. Nah, saudara-saudara, nama pemimpin tersebut adalah Sanusi, kononnya kena tukar dengan Hayati. Nah, adakah sangat relevan untuk Sanusi ditukar
sebagai MB Kedah pada ketika ini. Di samping kita juga mendengar bahwa Sanusi yang hari ini berhadapan dengan kes mahkamah berkaitan dengan kes hasutan dan juga berkaitan dengan isu rasuah RII juga yang disebut, yang dikaitkan dengan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Nah, saudara-saudara, saya melihat dalam beberapa dapatan saya ataupun maklumat daripada satu artikel dari Harapan Daily, Sanusi kononnya kena tukar dengan Hayati. Nah, saudara-saudara, adakah dengan apapun juga yang Sanusi sudah lakukan sebelum ini, selepas beliau dituduh berkaitan dengan kes hasutan dan juga isu rasuah RII, adakah beliau benar-benar akan digantikan? Dan adakah Hayati yang kononnya menjadi satu nama yang akan menggantikan Sanusi ini adalah seorang yang layak? Dan kalau benar Sanusi didapati bersalah, beliau berisiko untuk dikenakan hukuman penjara dan juga denda. Nah, teman-teman, saya melihat dalam artikel daripada Harapan Daily yang menyebut Datuk Seri Muhammad Sanusi dikatakan bakal digugurkan sebagai Menteri Besar. Anda boleh lihat di dalam satu artikel daripada Harapan Daily. Ura-ura menyebut bahawa Adun Tokai, Datuk Dr. Muhammad Muhammad Hayati Othman bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaraoke dengan perempuan itu. Nah, saudara-saudara, saya tidak pasti adakah Sanusi ini layak untuk dipecat ataupun layak untuk digugurkan. Tetapi persoalannya, apapun juga ataupun siapapun juga pemimpin yang telah melakukan kesalahan, yang juga telah mendapat kecaman ramai orang, sudah pasti selayaknya didapati bersalah itu, selayaknya beliau patut dikenakan hukuman dan juga dikenakan tindakan undang-undang ataupun tindakan yang setimpal. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, perlu benar-benar diganti ataupun perlu benar-benar digugurkan? Kalau benar, sudah pasti selamat tinggal Sanusi. Nah, itu belum lagi sekiranya beliau digugurkan sebagai MB Kedah. Bagaimana pula kalau beliau benar-benar disabitkan bersalah? Adakah beliau sebagai Adun Jeneri juga akan dipecat daripada menjadi Adun? Nah, itu sudah pasti satu kejutan baru lagi untuk kepimpinan PAS yang dipimpin oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Apapun, saya menghormati Muhammad Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, tetapi dengan apa yang dilakukan, kalau disabit bersalah, sudah pasti perkara itu amat ditolak oleh rakyat. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. By the way, saya hari ini berada di di Kundasang. Kundasang, nama tempat dia The Cloud. Anda boleh search di Maps. Orang-orang Semenanjung bolehlah lewat sini untuk dapat suasana yang estetik. Sini siok, orang Semenanjung mesti try. Orang Sabah lagi lah, kalau di Sabah rugi tidak pergi Kundasang, kamu pergi di sini The Cloud. Nama dia The Cloud. Oke, salam sejahtera Malaysia, bye bye.